Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, welcome back to Ansara Muda punya series Talk on Tuesday night. So insyaAllah less than a week kita dah nak masuk bulan Ramadan. So untuk bulan April ni tim Ansara Muda fokus untuk Ramadan Talk series lah. Before that, saya nak ucapkan terima kasih dekat strategic partner kita TNF Energy sebab providing us this Zoom platform lah, membuatkan kita being able to share every Tuesday, Friday and also Saturday lah selama ni. Okay, so tonight our Ramadan Talk series, speakers kita adalah Dr. Wan Najwa Wan Muhammad Zohdi, our senior dari batch SPM 1998, beliau dari kelas 507 dan tajuk kita malam ni ialah persediaan bertemu Ramadan dari aspek kesihatan, insyaAllah. So without wasting any time, saya rasa saya boleh lepas pada Dr. Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pertama-tamanya kepada penganjur iaitu Ansara Cawangan Taiping, Ansara Muda. Saya dapat tahu pun agak last minute tapi bolehlah, bolehlah insyaAllah kita share dalam lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan aspek kesihatan. Okey, bila kita bercakap tentang Ramadan which is tak lama lagi, just around the corner, kita walaupun tajuk ni aspek kesihatan dan diberitahu kepada saya nanti unit Jannah Taqwa MRSM Taiping akan organize juga untuk bahagian fifth puasa ni. Okay, tapi macam mana pun tak dapat tidak bila kita bercakap tentang puasa ni dan Ramadan, kita tak dapat nak asingkan daripada agama lah tentang syariat daripada Allah berkenaan dengan perintah puasa. Maksudnya dalam menyentuh aspek kesihatan ni akan situ juga tentang puasa. Okey, sebabnya kenapa saya perlu juga kaitkan dari aspek agama tu, Islam mendatangkan syariat untuk berpuasa tu kerana dengan adanya ilmu akan membentuk kefahaman. Dan orang yang faham yang akan mendapat kesedaran. Macam mana kita nak dapatkan kesedaran kalau kita tak ada kefahaman, dan macam mana nak dapatkan kefahaman kalau tak ada ilmu. Jadi apa yang kita akan buat pada hari ini adalah untuk cuba mendapatkan aspek kesediaan kesihatan tu melalui beberapa ilmu dan juga kefahaman. Okey, dan bila kita cakap tentang kesihatan pula, tak mahu tidak dia akan berkait rapat dengan physical dan juga mental. It's not only tubuh badan yang sihat secara fizikal, tapi aspek psikologi, mental juga adalah penting. Okay, saya share screen dulu. Boleh nampak ke? Boleh, Doktor. Okay, alright. Alright. Okay. Saya mula dengan introduction dulu lah. Harap-harap intro ni tak terlalu panjang lah sebelum kita sampai kepada tips-tips persediaan tu. Okey, pertamanya saya nak cakap tentang makan supaya kita dapat ilmu dan membentuk kefahaman dan seterusnya menatijahkan kesedaran. So kalau kita tengok makan kan, sebab berpuasa ni dia lawan dengan makan. Jadi saya nak sentuh tentang makan dan sentuh tentang puasa, iaitu tidak makan dan tidak minum kan. Okey, bila kita cakap pasal makan, kita perlu makan dan makan tu bukanlah suatu keburukan dan kesalahan kan. Dan makan tu pada
aspek makan tu ada kebaikannya dan ada keperluannya kan, di mana kita perlu makan. Malah dalam Islam menganjurkan antara amal kebajikan yang elok kita lakukan adalah memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang-orang miskin kan. Dan makan tu sendiri dia memberi tenaga, dia memberi nutrisi-nutrisi yang kita perlukan untuk kita meneruskan aktiviti-aktiviti harian kita dan membolehkan kita meneruskan hidup. Okay, tetapi apa-apa pun dalam kehidupan kita, apa-apa aspek yang kita lakukan termasuk makan, semuanya ada julat sebenarnya. Dia ada range dia ada limitasi dia. Ada limitasi rendah, ada limitasi atas. Kita tak boleh lebih daripada julat tersebut. Julat yang membolehkan kita dapat manfaat. Maksudnya kalau kita lebih daripada limitation tersebut, mungkin kita dah tak dapat manfaat, malah kita dapat keburukan. Ya, walaupun makan tu sebenarnya satu kebaikan dan memberi tenaga kepada kita kan. Okay, dan perkara ini bukan perkara asing saya rasa untuk semua orang. Kita pun tahu kan, bila kita makan berlebihan, banyak makan, dia menyebabkan dapat penyakit lah dalam jangka masa yang panjang. Jika hari ini makan, esok terus dapat kan. Boleh mendapat antara masalah-masalah ni seperti keciman, darah tinggi, kolesterol dan macam-macam lagi. Di mana kita sangat sedar bahawa itu adalah mudarat. Okay? Alright. Saya suka nak sharekan tentang satu hadis ni lah. Bila kita cakap tentang limitasi. Dikisahkan bahawa ada seorang tabib ni perawat lah, macam doktor macam tu, yang telah dibawa dari Mesir pada masa Rasulullah di Madinah, pada fasa Madinah, untuk menjaga masalah-masalah kesihatan yang ada di Madinah. Dan setelah sekian lama dia balik dan dia rasa macam tak ada keperluan sebab tak ramai orang yang jatuh sakit. Jadi tabib ni bertanya kepada Rasulullah, apakah secret kan, apa rahsia yang membolehkan mereka semua kekal sihat, malah boleh beraktiviti, berperang dan sebagainya. Jadi Rasulullah menjawab, kami adalah suatu kaum yang makan hanya ketika lapar dan apabila makan tidaklah sampai kenyang. Maksudnya kalau kita hayati ayat tu, cuba bandingkan dengan kita sekarang lah, masyarakat kita kan. Kita makan untuk apa kan? Kita makan untuk social reason kan. Kita makan untuk leisure dan kita makan untuk menikmati kesedapan makanan tu kan. Macam orang cakap, restoran tu sedap, kita nak pergi makan kan. Sebab kita nak dapatkan nikmat sedapnya, banyaknya makanan tu. Makan untuk bahagia. Okay, kalau kita hayati balik aspek makan di zaman Rasulullah, makan ni sebenarnya adalah sepatutnya bertujuan untuk kita boleh terus kekal hidup dan beraktiviti. Makan tu adalah untuk memberi kita tenaga. Bukan makan untuk reason-reason yang lain lah. Bukan saya cakap tak boleh langsung, tapi untuk kita sama-sama muhasabah, kita berat ke mana kan. Mungkin social reason, leisure, menikmati kesedapan semua tu sepatutnya berkala sahaja. Bukanlah every day, every week mesti makan banyak dan mesti makan sedap, mesti makan untuk social reason. Okay, itu aspek makan. Now kita pergi balik kepada aspek puasa kan. Okay, tadi saya cakap tentang makan ni, kita nampak dia perlu dan dia ada kebaikan, dia memberi tenaga. So bila kita cakap tentang puasa pula, dia terbalik daripada makan kan. Kita tak masukkan makanan, terbalik. Jadi puasa ni pula sebenarnya ada sebab-sebab dia, ada kebaikan-kebaikan dia. Jadi mana sebelum kita mula berpuasa sepatutnya, kita perlu ada kefahaman dan pemikiran yang betul tentang puasa. Jadi puasa ni sebenarnya dia bukan sekadar nak memberi rasa macam mana orang miskin tak makan. Itu yang ramai umum tahu kan, kenapa puasa tu disyariatkan kepada kita supaya kita dapat merasai macam mana orang-orang yang kekurangan kan, dan tak dapat makan, macam mana kita mudah untuk akses kepada makanan. Dia bukan itu saja, dia sebenarnya memberi kesihatan kepada perut kita, sistem perut dan usus, panggil alimentary tract, dan juga sistem tubuh badan kita, termasuklah sistem jantung, otot, tisu-tisu badan, saraf, otak dan sebagainya. Itu yang sebenarnya tentang puasa.
kenapa Allah datangkan wajib puasa tu, mensyariatkan puasa tu kepada kita. Kalau kita tengok, senang je nak muhasabah kan. Cuba bayangkan puasa tu tak ada kan. Dan even bukan bulan Ramadan pun, macam mana kita? Adakah kita orang yang mudah nak berpuasa kan? Kita nak berpuasa pun kadang-kadang kita berkira-kira kan, berat sangat nak puasa dalam sebulan ke puasa sebulan. Dan bagaimanakah kita dalam amalan makan dan minum kita? So sebab itulah Allah ni dia dah tahu, jadikan kita, dia dah tahu kita punya sifat macam mana terhadap makan dan minum. Okey. Jadi Allah datangkan puasa yang hanya sebulan wajib tu, yang wajib untuk memberi latihan ataupun mengajar kita, dalam erti kata lain nak memberi tarbiyah kepada kita tentang limitation makan yang saya cakap tadi. Kan makan walaupun dia baik tapi dia tetap ada limitation. Apa saja yang kita buat mesti ada batas dia, mesti ada limitasi dia walaupun dia baik. Itu bermakna sesuatu perkara tu baik, boleh semua. Boleh, tak ada julatnya, tak ada limitation kan. Okay. So tu antara intro lah yang saya nak share. Okay. Bila kita cakap tentang kesihatan kan, kita nak buat persediaan untuk jumpa dengan Ramadan ni, untuk berpuasa. Apa yang kita faham dengan puasa ni adalah tidak makan dan tidak minum, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang kita puasakan diri selain daripada makan minum, contohnya tentang perbuatan kata-kata amalan. Jadi bila bercakap tentang kesihatan, apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan? Bila kita kata sihat, maksudnya kita rasa well, kita rasa okay, rasa selesa, rasa comfortable, tidak rasa lemah, tak rasa macam nak hitam, nak pingsan kan. Sedangkan puasa tu closely related dengan rasa lemah kan, tak makan jadi rasa lemah, tak ada tenaga dan sebagainya. Jadi disebab itulah kita perlu membuat sedikit persediaan, sebab pada awal Ramadan ni memang biasalah ramai orang yang akan mengadu keletihan sebab tak biasa, tak ada preparation sebelum tu. Jadi saya nak mulakan dengan persediaan yang pertama. Boleh nampak ya? Slide dah berubah. Okey, ini antara 5 aspek yang saya akan share pada malam ni, iaitu pertama tentang puasa sebelum Ramadan. Okey, kita ada baki beberapa hari lagi ni, bergantunglah puasa sebelum Ramadan tu ada yang dah start sejak Rejab, dah masuk Sya'ban dan sebagainya. Yang kedua tentang sikap dan amalan makan minum kita. Ini lebih kepada semasa bulan Ramadan lah dan semasa puasa nanti macam mana. Okey, yang ketiga aktiviti fizikal, tentang aspek aktiviti fizikal. Yang keempat tentang penyakit, orang-orang yang ada penyakit macam mana. Nanti kita akan tengok, saya akan share sikit beberapa tips dan guideline. Yang kelima, persepsi terhadap puasa, persepsi dan pemikiran kita terhadap puasa itu. Okey, yang pertama, persediaan sebelum Ramadan ni iaitu puasa. Antara persediaan yang kita buat untuk kita dapat momentum untuk masuk ke dalam Ramadan dan dapat kekal sihat. Macam saya cakap tadi, sihat tu maksudnya rasa well, rasa okay, rasa selesa. Untuk kita berada dalam keadaan macam tu, kita perlu start conditionkan badan kita terhadap amalan berpuasa. Kalau kita nak dapatkan efek yang bagus dan boleh beraktiviti, boleh membuat ibadah-ibadah lain semasa bulan Ramadan, kita perlu mula sebelum bulan Ramadan. Itu adalah yang sebaik-baiknya. Tak boleh macam kita anggap dalam masyarakat kita ni ada yang macam menganggap sebelum bulan Ramadan tu kita buat kenduri tu, kita buat kenduri ni, saya ada kenduri sambut Ramadan. Pernah dengar kan? Jom kita buat gathering makan sebanyak-banyaknya lah sebab nanti dah nak puasa. Ayat tu biasalah kita dengar kan. Jadi jomlah kita rasa benda tu sedap, benda tu sedap. Tiba-tiba masuk Ramadan, puasa terus kan. Jadi badan tu mendapat sedikit kejutan sebab tak biasa. Dan terutamanya tempoh bulan sebelum puasa atau beberapa minggu sebelum Ramadan tu, kita biasa dengan tak puasa langsung dan banyak makan. Itu akan menyebabkan perut kita tak condition. Okey, saya tulis kat situ melatih perut timing masuk makanan dan masuk makanan ke dalam perut. Keadaan ni maksudnya kita panggil, kita nak conditionkan tisu-tisu perut dan usus kita tu terhadap
puasa dan timing makan. Maksudnya bila kita puasa kan timing tertentu, iaitu sahur dan juga waktu maghrib buka puasa. Jadi kita nak condition perut kita untuk bersedia dengan keadaan yang sebegitu. Jadi sama-sama kita muhasabah, adakah kita ni antara orang-orang yang ada passion terhadap Ramadan. Kalau kita betul-betul ada passion nak bersedia untuk masuk Ramadan dan mendapat rentak dan regulate kita punya badan terhadap Ramadan itu sendiri, ini antara persediaan pertama yang sangat perlulah saya kira untuk kita mula buat. Bukan membanyakkan makan sebab nanti tak nak puasa tak boleh makan kan, jadi lagi banyak makan kan. So ni antara tips yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua, ini agak panjang lah nak share, iaitu tentang amalan makan dan juga minum kita. Okey, secara generalnya, in general kita cuba elakkan apa-apa yang bukan rutin kita. Maksudnya benda-benda yang outlier. Contohnya banyak orang bila bulan puasa tu lah dia nak try pergi makan iftar dekat cara yang kadang-kadang agak peculiar sikit daripada rutin makanan dia biasa. Okey, bukan tak boleh, tetapi kita perlu ada perkara ni dalam fikiran kita supaya kita hati-hati. Takut perut kita tak biasa, badan kita tak biasa, mungkin kita tak jatuh sakit, tapi kita akan kerugian dari aspek nak menjalankan ibadah pada waktu malam tu. Pertamanya kita pergi macam buffet kan, kita akan makan dengan banyaknya dan biasanya malam tu kita akan rasa malas dan tak berapa segar lah untuk beribadah sebab mengantuk dan sebagainya. Okay? Dan juga makanan yang tidak rutin ni takut perut kita tak biasa, okay? Boleh sakit perut dan sebagainya. Okay, jumlah kurang daripada biasa itu secara umum kita tak perlu menganggap kita sebenarnya kena makan sama macam total tu dalam 24 jam tu sama macam sebelum berpuasa. Nanti kita tengok dekat part berbuka. Saya pergi kepada sahur dulu. Sahur ni antara keperluan dia perlu banyakkan minum air. Okay, kenapa? Sebab sahur tu yang memang disarankan oleh Rasulullah SAW melewatkan sahur. Okay, supaya to buy time, masa yang kita akan berpuasa tu adalah tempoh yang panjang, berjam-jam sebelum kita berbuka. Jadi kita perlukan hydration yang bagus kepada tisu-tisu badan dan supaya kita dapat menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Kalau kita dehydrated, antara masalah dia selain daripada letih, otak pun tak dapat berfungsi kan, brain pun tak boleh nak jalan, tak boleh nak fokus untuk berfikir dan buat kerja-kerja kita. So antara perkara yang kita perlu elak seboleh-bolehnya no caffeinated drinks, okay, no carbonated drinks. Kenapa? Sebab carbonated drinks dan caffeinated drinks ni, caffeine, dia akan menyebabkan kita banyak kencing. Maksudnya dia akan menyebabkan lebih banyak air dalam saluran darah kita pergi kepada buah pinggang dan kencing. Terutamanya kita boleh fikir so far kalau you all suka minum carbonated drinks atau caffeinated drinks, ada tak kalau rasa macam tak perasan sebelum ni kan, boleh try lah dalam 1-2 hari ni kan, lepas minum tu biasanya dalam 3-4 jam pertama selepas minum tu kita akan rasa mudah nak buang air, nak ke toilet dan sebagainya. Okey, jadi benda ni akan menyebabkan banyak air keluar daripada tubuh badan kita dan menuju ke arah dehidrasi. Sedangkan kita berpuasa, kita tak akan makan dan minum kan sepanjang tempoh kita berpuasa. Okey, dan makan makanan yang beri tenaga. Okey, contohnya karbohidrat. Karbohidrat ni nasi, makanan-makanan yang berasaskan tepung dan beras, nasi, mie antara karbohidrat dan juga protein. Sekadarnya, tak perlu pulun sampai rasa terlebih kenyang dan lepas tu kita akan tidur. Okay, pagi tu akan tidur sebab dah rasa letih sebab terlebih kenyang. Okey, dan yang terakhir adalah jangan ambil makanan yang masam atau terlebih masin, terlebih manis. Okay, sebab ini akan menyebabkan kita dahaga. Dan dahaga tu kadang-kadang dia tak berlaku awal selepas kita makan makanan yang terlalu masin dan masam ni. Sebab kita minum air dah kan waktu tu, dia akan berlaku setengah jam lepas tu, 1 jam lepas tu, 2 jam lepas tu, sedangkan kita dah tak boleh minum, kita dah berpuasa. Okey, kemudian tentang berbuka, sedikit
perkara lain saya nak sentuh tentang salah faham tentang berbuka. Ramai orang rasa macam apa fikiran yang dia ada adalah waktu berbuka tu kita perlu makan banyak untuk ganti balik kelaparan yang kita tak makan sepanjang kita berpuasa. Biasa kan? Dan biasanya hidangan pun banyaklah. Mak masak banyak kat rumah, kalau kita pergi iftar pun makanan banyak kan. Jadi bila kita fikir macam tu, masalah dia sebenarnya adalah kita akan masukkan makanan melebihi kapasiti perut kita. Okey, saya share sikit kenapa. Sebenarnya bila kita berpuasa dan makanan tak masuk ke dalam perut kita berjam-jam, maka perut kita tu akan makin dia akan relax for a long time dan dia akan mengecil. Okay, sebab tak ada pengembangan berlaku, tak ada stimulation yang berlaku daripada makanan masuk. Makanan masuk walaupun sedikit tu adalah stimulasi di mana dia akan menggerakkan lagi kita punya usus, okay, dan juga pengosongan gaster tu, perut tu. Itulah stimulation tapi stimulation tak ada. Jadi bila stimulation tak ada, perut kita sebenarnya mengecil. Sebab tu bila kita buka puasa, kalau ada yang perasan, kita makan kuih sikit pun kita dah kenyang kan. Kita rasa macam sudah cukup kan sebenarnya. Tak jadilah ni char kway teow ni, tom yum ni, goreng, aku beli banyak tadi, rasa lapar sangat tu beli macam. Semua dah rasa macam tak jadilah makan, tolak lah kan, makan esok ke, makan moreh ke. Itu yang berlaku. Sebab masa kita lapar sangat, masa kita pergi bazar Ramadan kan, kenapa kita rasa macam kita boleh je nak makan char kway teow campur dengan ayam golek, campur dengan murtabak. Kita rasa macam kita boleh makan semua tu. Sebab sebenarnya perasaan lapar tu yang ada pada perut ni dan fikiran campur mata pula. Mata kita nampak banyak jenis makanan, dia memberi rangsangan kepada perut untuk lagi rasa lapar dan lagi rasa macam selera tu besar. Sebab tu kita beli banyak. Tapi bila kita dah buka puasa, kita dah makan, perut tu kecil dia sebenarnya. Jadi dia dah macam makan sikit pun dah cukup dan dah penuh. Itu satu kefahaman yang saya nak sangat-sangat sampaikan supaya kita, sebab bila kita ada kefahaman tu baru kita akan bersedia. Dan bila kita pergi bazar Ramadan, kita dah tahu dah, okey, sebenarnya nanti buka puasa nanti aku tak dapat makan banyak pun. So kena tahan lah. Memang kena mujahadah sikit lah bila pergi bazar Ramadan tu. Tahan. Jangan pergi banyak-banyak. Okey. Dan hikmahnya kepada tak perlu makan banyak tu, dia cukup sekadar kita kenyang awal. Ini adalah supaya kita dapat tumpu dan fokus dan rasa segar untuk menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan pada malam Ramadan tersebut, iaitu tarawih dan sebagainya. Sebab kalau kita makan banyak sangat, kita akan rasa malas, kita akan rasa letih dan mengantuk. Ramai orang masa tarawih dia rasa macam menguap-menguap semua. Itu semua kesan daripada makan ketika berbuka. Okey, persediaan yang ketiga adalah memulakan aktiviti di awal hari. Ini tentang aktiviti fizikal, ada beberapa poin yang saya nak share kat sini. Start your day early. Okay, mulakan dengan ibadah-ibadah, solat sunat dan sebagainya. Kita ada solat duha boleh dan sebagainya. Kalau yang bekerja, boleh terus prepare untuk pergi kerja. Okay, jangan tidur kalau boleh. Ada orang dia nak nap sekejap, okey, tak perlu nap sekejap. But not too long. Sebab apa? Sebab sebenarnya that is the best effect of our body yang baru lepas sahur dan kita baru lepas solat subuh kan. Jadi start early the first half of the day tu is the best effect. Yang kedua, teruskan aktiviti harian. Okay, untuk membolehkan sel-sel badan kita, cucu badan kita tetap aktif. Yang kenapa perkara ini penting? Kalaulah yang kita fikir kan, aku berpuasa, so aku letih. So nak tidur je lah hari ni, nak duduk je, tak nak buat tu, tak nak buat ni kan. Dia akan menyebabkan badan kita jadi defunction. Jantung kita, paru-paru kita, untuk rangka dekat anggota atas dan anggota bawah akan jadi defunction. Defunction ni maksudnya dia akan makin melemah sebab dia kurang aktiviti, so dia makin kecil. Kita tak nak perkara itu berlaku. Sepatutnya Ramadan ni menjadikan kita segar dan aktif kan. Okay, dan seterusnya perlu merancang aktiviti sebab ada perubahan, ada perkara yang kita dah tak buat dan ada perkara yang kita akan buat lebih banyak. Contohnya solat malam dan ibadah-ibadah yang bertambah. Jadi bila ada perubahan-perubahan macam tu, kita perlu
merancang aktiviti kita, apa yang kita nak buat esok, apa yang kita nak buat minggu ni. That is the best dalam keadaan kita berpuasa. Okay, seterusnya senaman ringan. Senaman ringan ni maksudnya cukup sekadar untuk mengekalkan kita punya fizikal ni dalam keadaan yang sihat dan tersejahtera. Iaitu kesihatan otot, sendi, saraf. Kalau orang kata senaman ringan, contohnya macam slow yoga, tai chi yang slow, yang tak melibatkan pengeluaran peluh yang begitu banyak lah. Dan yang last sekali, elakkan aktiviti yang high energy consumption. Contohnya sports lah, macam kata bola sepak, bola jaring. Ini semua kan berlari, kita berlari dan kita berempuh kan. Itu menyebabkan high energy consumption dan juga dia mengeluarkan peluh banyak. Dan even kalau kita tak puasa pun, bila kita buat aktiviti sports macam tu, jogging dan sebagainya, kita akan minum air kan sebab kita berpeluh. Jadi kita elakkan aktiviti yang macam tu. Yang keempat, tentang penyakit dan ubat-ubatan. Okey, secara umumnya, saya pergi kepada general dulu. Semua orang, bukanlah totally all, tapi most boleh berpuasa. Kalau orang yang tengah stabil, walaupun dia ada penyakit, diabetes, hypertension dan sebagainya, tapi dia tengah stabil, boleh beraktivitas yang bukan duduk dalam hospital, sedang bekerja. Secara generalnya boleh berpuasa, tetapi memerlukan modifikasi ubat tu, aturan ubat tu, dan perkara ini perlu dibincangkan dengan doktor yang merawat. Okay, kalau contohnya diabetes mellitus, ada orang dicucuk insulin 4 kali satu hari. Pengambilan cucuk insulin tu, dan setiap kali cucuk dia perlu makan. Ada orang dia faham bila dia dirawat dalam keadaan macam tu, dia tak boleh berpuasa sebab dia perlu makan lepas cucuk insulin. Sedangkan kalau berpuasa, kita boleh ubah cucuk insulin tu jadi sebelum sahur dan sebelum berbuka. Sebab in between tu kita tak makan pun, jadi tak perlu cucuk macam tu. As simple as that. Tapi perkara ni saya cakap ni secara umum. Of course every case kita kena custom, dan setiap pesakit tu kita perlu customize apa keperluan dia macam mana ubat tu. Jadi perlu discuss dengan doktor masing-masing. Buat perancangan, bincang dengan doktor tentang proses perawatan. Secara generalnya ada perkara yang kita tak perlu buat pun masa bulan Ramadan. Kita boleh buat selepas raya contohnya ataupun sebelum. Okay, tanya doktor. So, mungkin ada doktor yang dia tak berapa alert tentang menikmati Ramadan. Contohnya mungkin doktor tu doktor yang non-Muslim. Jadi perlu tanya, perlu bincang, boleh tak kalau kita elakkan waktu sedikit. Sebab setengah proses perawatan tu menyebabkan kita perlu admit ke dalam ward dan tak dapat berpuasa. Okay, yang terakhir adalah siapakah golongan yang memang tak dapat berpuasa. Kalau yang tak dapat berpuasa ni contohnya lah orang yang medically unstable. Dia ada penyakit yang tengah aktif lah, tengah ada acute illness, dia duduk dalam hospital, dalam fasa yang badan dia tengah berperang dengan penyakit. So dalam keadaan macam tu dia diberi IV drip kan. Walaupun dia mungkin tak selera makan sebab dia tengah sakit, lagilah selera makan hilang. Tapi dia diberi IV drip. So dalam keadaan macam tu tak dapat berpuasa. Okay. Ataupun dalam keadaan orang yang mempunyai penyakit yang progress, contohnya cancer cases, okay, yang sedang berlaku dalam badan dia, menyebabkan dia lemah dan tidak cukup nutrisi badan. Penyakit itu sendiri memakan dari dalam dan dia menyebabkan kurang nutrisi dan makin lemah untuk badan dia dan sebagainya, dia tak dapat berpuasa. Itu keadaan yang kita faham. Sebab tu kalau kita tengok puasa ni, dalam agama sendiri telah memberi batas-batasan dan keringanan-keringanan. Itu adalah untuk cater juga keadaan-keadaan orang-orang tertentu yang memang tak dapat berpuasa. Dan situ untuk saya ingatkan, bila kita bincang tentang puasa kan, kita kaitkan dengan Ramadan kan, dan ibrah dari Ramadan tu bukan hanya dapat daripada puasa. Jadi mungkin golongan macam ni dia tak perlulah kecewa atau rasa macam jadi tak dapat puasa, tak dapatlah kelebihan Ramadan tu. Sebenarnya banyak lagi perkara lain yang boleh dilakukan walaupun tidak dapat
berpuasa makan minum. Okey. Yang terakhir, macam saya sentuh pada awal tadi, bila kita bercakap tentang aspek kesihatan ni, it is not only physical health, dia juga melibatkan cara kita berfikir yang akan membentuk motivasi. Okay, kalau persepsi kita dan fikiran kita terhadap puasa tu tak okey, dia akan memberi motivasi yang negatif. Okay, dia akan menyebabkan kita demotivated dan kita masuk ke dalam Ramadan dan berpuasa tu dalam keadaan tak suka sebenarnya. Okey, so puasa ni sebenarnya bukan untuk melukarkan, dan dia bukan untuk melemahkan kita, malah dia bukan juga untuk menambah mudarat, kan. Puasa ni didatangkan untuk Allah beri kepada kita peringatan bagaimana amalan makan selama ni. Saya bagi cara mudah lah. Kalau kita sebenarnya nak ada persepsi yang betul terhadap puasa, kita bayangkan kalau puasa Ramadan tu tak ada. Apa jadi kat kita sekarang ni? Makan tak ada limit kan? Sebab tak ada pun syariat berpuasa tu. Tak ada pun amalan berpuasa tu. Tak ada pun puasa tu menambah pahala semua kan? So kita akan keep eating dan tak ada limit dan memberi mudarat kepada badan. Okey, berkait dengan perkara tu, puasa ni sepatutnya menjadikan kita makin bertakwa. Itu kefahaman yang asas dan dasar yang kita perlu pegang dan ada. Kalau kita tengok Al-Baqarah ayat 123, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya memang puasa tu sepatutnya kita keluar daripadanya dalam keadaan makin bertakwa daripada sebelum kita masuk ke dalam Ramadan. Sebab tu saya sentuh tentang persediaan satu tu sebelum masuk ke dalam Ramadan. Supaya kita dah prepare, kita dapat momentum yang bagus apabila masuk ke dalam Ramadan dan keluar dalam keadaan yang makin beriman dan makin bertakwa. Dan akhir sekali untuk membentuk kefahaman yang betul tentang kewajipan berpuasa itu, diadakan rusah-rusah, iaitu keringanan-keringanan dalam keadaan yang kita mempunyai alasan-alasan yang valid untuk kita tak boleh berpuasa. Contohnya, kita tak boleh tangguh dah prosedur operation tu sebab dia makin melarat. Itu adalah rusah yang agama berikan dalam keadaan yang saya cakap tadi. Kita perlu membuat perjalanan balik daripada KL ke Perlis. Drive pula tu. Kita tak boleh berpuasa. Kita perlu break daripada puasa. Itu adalah rusah kerana macam saya cakap awal tadi, everything has a limit. Makan pun ada limit dia, ada julat dia, apa yang maksimum, apa yang minimum. Puasa pun sama, ada julat dia, ada limitation dia. Ada orang tak boleh. Itu sedikit tips-tips yang saya boleh share bila kita cakap tentang mempersiapkan diri dari aspek kesihatan untuk menghadapi puasa. Okey, itu sahaja kot yang saya dapat share dalam masa yang diberi 30 minit kepada saya. Ada soalan, saya serahkan balik pada Taslim. Okey, alhamdulillah saya rasa perkongsian doktor sangat ringkas dan jelaslah sebagai permulaan kan untuk kita hadapi Ramadan ni insya-Allah next week. Okey, sementara tu saya buka ruang kalau ada any questions dari kita punya participants dalam Zoom dan juga yang menonton secara live di FB. Apa-apa soalan, you guys can just type it out dekat FB dan Zoom lah. Okay, sambil tu saya rasa doktor banyak kali ulang lah, maksudnya Ramadan ni sebagai peringatan untuk kita tengok balik amalan cara kita makan kan. So doktor banyak kali ulang dan sangat tekankan lah, maksudnya actually dalam harian kita pun, kehidupan seharian kita pun sebenarnya benda tu perlu. Maksudnya kita kena kawal lah pemakanan kita kan, sebab sama je kalau bukan puasa pun, maksudnya macam hari-hari yang biasa ni, sebab saya sendiri pun rasa, maknanya kalau kita makan lebih waktu malam, esok pagi itu memang dia akan rasa lemau, lesu. So benda-benda tu kan macam kurang bagus lah untuk kita kan sebagai Muslim, sebab kita akan bangun awal and such kan. So this Ramadan is compulsory, Allah wajibkan supaya menjadi satu peringatan so that kita ni back on track lah nak kata macam tu. Tapi mungkin doktor boleh bagi opinion sikit, kadang-kadang kan banyak juga persepsi macam nak kata oh Ramadan je kita macam
disiplin, back on track apa semua, tapi habis je Ramadan semua tunggal langgang balik. Maksudnya the routine is hancur lah, maknanya routine tu dah tak ada kan. So for me, kalau tanya saya lah, benda tu is just your mindset, which is kalau Ramadan ni kita dapat berdisiplin. Sebab saya pernah dengar orang cakap, bukan orang cakap, saya pernah dengar a saying that kalau you boleh disiplin 30 hari straight ni, insyaAllah benda tu akan jadi rutin dan akan istiqomah lah orang katakan, berterusan. Tapi apa pandangan doktor untuk persepsi yang sebegitu? Okay. Thanks for the question, Taslim. Saya suka soalan itu sebenarnya sebab apa yang saya nampak lah, kenapa ramai orang fail untuk disiplin apabila keluar daripada Ramadan. Okay. It all goes back to apa yang saya share awal tadi kan, iaitu kesedaran yang datang daripada kefahaman dan kefahaman tu datang daripada ilmu. Sebab tak dapat tidak, kalaulah kita tak ada ilmu dan kefahaman yang menentukan kesedaran tu, apa akan jadi? Kita akan berpuasa sebab semua orang berpuasa. Semua orang keliling kita berpuasa, family kita berpuasa. Walaupun kita ni sebenarnya bukanlah orang yang solat 5 waktu pun, ataupun tak solat pun, tapi family kita tak solat. Contoh tapi kita tak akan berpuasa sebab satu dunia orang Islam semua berpuasa. Jadi puasa tu hanyalah dijadikan sebagai satu, kita panggil pantang. Macam dia berpantang 1 bulan. Habis je 1 bulan tu, dia rasa pantang tu dah habis. Orang berfikiran macam ni, insyaAllah akan fail lah untuk mendisiplinkan diri. Bukan untuk berpuasa sebenarnya, untuk mengawal makan dia, aturan makan dia. Contohnya makan kalau boleh 1 hari 3 kali sahaja, bukan 1 hari 6 kali. Contohnya lah, contoh. Kalau kita ada fikiran yang betul terhadap puasa tu, kita faham bahawa puasa ni akan memberikan kesihatan, melatih perut kita dan mungkin sebenarnya saya nak cakap puasa tu boleh memberi shape kepada badan atau kuruskan badan, tetapi kita puasa untuk Allah kan, dan untuk mendapat redha Allah. Tapi antara hikmah lain yang kita dapat adalah kesihatan badan kita dan penurunan berat dan sebagainya. Jadi kalau kita ada kefahaman yang betul dan kita faham hikmah kepada berpuasa, insya-Allah disiplin tu boleh berlaku sebab kita sedar. Kalau kita tak sedar, memang kita akan bukan setakat kita fail untuk disiplin. Sebelum habis Ramadan tu kita dah tunggu dah ni. Sikit lagi, 5 hari lagi, 2 hari lagi. Yeay, raya. Raya ni makan sebanyak-banyaknya. Dan bila kita dah tarbiyah pula perut kita dengan makan banyak, habislah Ramadan tadi kan. Sebelum Ramadan kita tarbiyah perut kita untuk kurang makan. Apabila raya pula kita latih pula perut kita untuk masuk makanan sebanyak-banyaknya. Pergi rumah A, pergi rumah makcik pula, malam pergi rumah mak ngah pula, makan lagi kan. So it defeat the purpose kita melatih perut kita berpuasa. Saya cakap ni untuk ingatkan diri kita juga. Saya juga sebab banyak juga ziarah-ziarah ni kan. Dan kita susah nak elak kan. So, sama-sama kita cuba melalui kefahaman dan kesedaran yang kita ada. Untuk opinion saya. Faham? Okay, maksudnya back to basic lah. Kita kena faham tujuan kita puasa dan kaji betul-betul the hikmah behind it lah kan. Alright, faham? Okay, lepas tu doktor ada share elakkan aktiviti berat yang banyak guna tenaga dan banyak keluar peluh kan tadi. Saya nak share sikit, saya dulu dekat universiti adalah terlibat dalam sukan, aktif lah juga bersukan. So it was like kita orang satu team, rutin bila hari-hari memang biasa training. So kalau hari biasa kita akan training tengah hari dan petang, tengah hari, petang, malam macam tu. So bila masuk bulan puasa, rutin kita orang berubahlah sikit kan. Rutinnya sebelum sahur kami akan jog, and then sebelum berbuka pun jog, and then malam akan ada training. Tapi seingat saya tak adalah saya rasa macam penat sangat, mungkin sebab kita top up balik. Macam doktor cakap tadi, kena makan banyak karbohidrat, benda-benda yang protein macam tu kan. But apa pandangan doktor? Maksudnya kalau memang untuk orang-orang yang memang kuat bersukan, is that good kalau rutin dia macam tu? Maknanya sebelum sahur pun you jog, sebelum buka pun you jog, macam mana tu? Dia jog waktu bila? Waktu berpuasa pun dia ada jog? Sebelum sahur,
Maksudnya dia jog and then dia sahur, lepas tu sebelum berbuka dia jog dulu baru berbuka macam tu. Okey. Apa yang saya nampak itu lain sikit sebab dia tak buat aktiviti tu dalam keadaan dia tengah berpuasa tu dan dia tak dapat minum lepas tu. Lain sikit. Faham. Cumanya mungkin sebab golongan yang biasa dengan sport ni, jantung dia, paru-paru dia, kekuatan otot dia berbeza dengan orang yang tak exercise, tak bersukan. Di mana badan dia dah condition, macam saya cakap, dia dah condition towards sports activity. Sebab bagi saya lah, apa yang saya nampak, diri saya juga lah dan kebanyakan orang, apabila dah lagi sejam nak berpuasa, nak buka puasa tu, itu kita dah macam mana, dah maksimum lah kita punya energy. Nak jog tu tak upayalah. Yang dapat adalah duduk-duduk saja, baca Quran dan sebagainya. Mungkin orang yang dia rasa dia mampu, dia nak buat, itu terpulang lah, kita kena customize macam tu. Especially macam ada keperluan training dan sebagainya. Faham. Maknanya back to your point yang condition itulah kan, sebab mungkin itu memang dah jadi rutin harian dia. So bila masuk bulan puasa pun dia boleh adapt jugalah. Maksudnya tak adalah terkejut macam tu. Okay, faham. Okay, so far kita tak ada sebarang soalan daripada Facebook. Ada soalan saya nampak daripada Zoom ada. Okay, bagaimana nak kekalkan energi waktu Ramadan dekat asrama? Okay. Bagaimana nak kekalkan energi ni, dekat asrama tu, soalan tu maksudnya sebab asrama tu lebih kepada go to bed ke? Mungkin sebab apa, berjadual kot. Maknanya rutin harian dia berjadual kot. Betul. Cikgu pun rasa. Apa dia? Cikgu pun rasa dia macam kan dekat asrama kan dia berjadual, pelajar pack semua kan. So macam mana, betul lah juga macam mana dia nak kekalkan energi tu dalam bulan puasa. So selalunya kita tengok kan doktor, kalau bulan puasa pelajar makin mengantuk. Okay, faham? Alright. It is quite normal bila kita puasa, kita tak dapat masukkan makanan ke, nak sedap ke, tak ada makan pagi dan sebagainya. Memang mudahlah nak terlelap dan mengantuk dan rasa letih. Okay. Sebab tu antara tips saya yang tentang aktiviti fizikal tadi, persediaan ketiga tu adalah mengaktifkan diri. Dan mungkin waktu Ramadan ni sebenarnya waktu untuk kita ubah rutin di asrama. Sama ada ini bergantung kepada pihak sekolah dan cikgu-cikgu. Ada kesedaran dan knowledge ni ke tak lah. Kalau kita nampak aspek membuat persediaan seperti ni, mungkin daripada duduk kelas biasa, dalam kuliah tu perlu ubah sikit cara jadual tu. Perlu ada pergerakan yang berlari dan sebagainya. Tapi benda tu akan mengelakkan daripada mengantuk dan otot-otot dan badan-badan jadi tak aktif. Lama-lama otak pun jadi tak aktif. So tu pendapat saya lah, sebab saya dulu macam tu juga sebenarnya. Bila dalam kelas pagi tu memang asyik menguap dan mudah nak tidur. Saya rasa perlu ubah. Contohnya macam buat sesuatu yang luar daripada kelas biasa. Dan contohnya ada break sikit, bersembang tentang perkara lain kan. Waktu kelas. Biasanya kelas kan kita akan mengajar. Okay, lebih banyak kan interaktif. Okay, itu kalau waktu akademik lah, waktu kelas. Itu antara cadangan-cadangan saya lah. Contohnya kita ajak ke library dan buat aktiviti rather than just duduk kelas sama sehari-hari. Dan mungkin kalau yang tanya ni tentang asrama, ni maksudnya sekolah berasrama kan, di asrama yang penuh dengan katil-katil tu. Mengakut maksudnya tentang duduk di sekolah berasrama. Di sekolah asrama rasanya. Itu yang saya nampak lah. Macam aktiviti waktu petang, walaupun tak bersukan, saya rasa pihak sekolah dan cikgu-cikgu perlu come up dengan program. Untuk program tu yang akan menyebabkan kelainan yang merangsang pelajar untuk ada aktiviti rather than tak ada apa-apa, rehat saja, tunggu buka puasa. Memang akan jadi mandom lah dan lagi letih. Setuju. Ada yang menambah juga, Encik Wan Ahmad Hafiz, mungkin pihak maktab pun boleh buat adjustment pada bulan Ramadan. Sebab seingat saya pun mungkin sebab
kalau hari biasa kadang-kadang kita minum air dalam kelas apa semua tu dia jadi distraction tau, sebab kalau hari biasa pun mengantuk juga dalam kelas kan kadang-kadang. Cuma yalah bila makan gula-gula ke minum air ke is a distraction for us not to be sleepy. Tapi bila puasa sebab makan minum tak boleh, so mungkin kita pun tak ada benda nak distract ourselves lah untuk overcome mengantuk tu mungkin lah. Kalau puasa saya rasa ada makan pagi kan? 10:30. Ada ke Cik Aisyah? Tak lupa lah. Aku tak ingat. Rehat je lah kot. Macam mana? Waktu rehat tu ada macam makan, ada kuih. Ada rehat. Waktu rehat. Pagi sarapan. Lepas tu rehat tu dah pukul 10.30 macam tu. Ada makan kuih lah. Selalunya kuih lah. Kuih dengan air teh. Benda tu yang menyebabkan kita bergerak. Perasan tak? Maksudnya daripada duduk dalam kelas saja dah 2 jam lebih kan. Kita akan bergerak, pergi ke dewan selera makan. Kita jadi aktif balik. Kalau ngantuk pun semua akan wake up. Macam tu lah sebab ada masuk ke makanan sikit kan. Bila puasa ni benda tu tak ada, jadi perlu come up dengan adjustment kepada alternatif lah. Betul? Faham? Okey, kita ada juga soalan dari student Filzatul Islam. Saya rasa doktor dah kupas juga tadi, tapi tak apalah, saya baca je soalan dia. Doktor, saya nak tanya, apakah hikmah ataupun benefit bulan Ramadan dari sudut kesihatan terhadap jasmani kita selain dapat kuruskan badan? Daripada sudut kesihatan terhadap jasmani. Okey. Alright. Dia dah jawab kat situ kuruskan badan. Saya jawab daripada aspek lain. Betul. First of all saya takut kita ni terlari tersalah niat kan. First of all memang kita perlu letak terpaksi yang utama dalam otak kita bahawa kita berpuasa ni untuk mendapat redha Allah. Merasa sedikit kelaparan tu. Okey. Tetapi kalau tengok dari sudut lain, saya cakap tentang perut dan sistem dalam badan kita. Bila kita tak berpuasa contohnya, kita tak ada kawalan tentang amalan-amalan makan dan minum kita. Jadi sebenarnya perut kita ni, dia diberi training tau dengan amalan-amalan yang kita buat hari-hari. So perut kita tu ditrain dengan cara kita yang kita suka lah, sebab tak ada batas, tak ada limit. Jadi bila berpuasa, dari aspek kesihatannya, dia memberi kerehatan kepada perut. Bila dia memberi kerehatan kepada perut, dia turut memberi kerehatan dan kesegaran kepada badan kita juga. Saya bagi contoh simple lah selain daripada aspek kuruskan badan yang Filzatul dah sebut. Ini pengalaman diri jugalah. Apabila saya makan pagi yang berat, lepas tu makan lagi pukul 10 yang kadang-kadang biasanya orang bagi kan. Tengah hari pun kita makan lagi. Makan malam kita makan lagi. Dan bila banyak kita makan, sebenarnya saya perasan lah kita banyak juga datangnya kemalasan dan keletihan. Jadi antara latihan kepada badan kita supaya mengelakkan daripada ketidaksegaran dan kemalasan, keletihan dan banyak baring, banyak tidur tu adalah dengan berpuasa. Sebab dia mengurangkan kerja-kerja yang banyak kepada perut kita. Sebenarnya bila kita banyak makan, kenapa kita mengantuk? Dan kenapa kita rasa letih? Rasa macam nak tidur, malas nak buat apa-apa. Ada orang dia tak boleh fokus. Kalau nak kena buat proposal tu dah tak boleh proceed dah. Sebab sebenarnya banyak darah dalam badan kita akan pergi kepada sistem perut dan juga usus di peringkat atas ni kan untuk bekerja. Sebab tu kita akan mengantuk kan, akan menguap dan sebagainya. Tapi kalau makan sikit saja, kita latih perut kita dengan makan sikit, perut kita pun akan terbiasa dengan tak mengembang. Kadang-kadang kita train, kita masukkan banyak-banyak, dia terus kembang. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang dah biasa makan banyak, dia akan makan banyak. Cuba perhatikan. Orang yang biasa makan sikit, dia akan susah nak makan banyak. Hari-hari pun dia makan sikit. Kan? Itu antara perkara yang saya dapat share lah. Alright. Okay. Saya rasa perkongsian doktor sangat-sangat komprehensif malam ni. InsyaAllah saya harap semua dapatlah nampak poin-poin penting yang doktor dah kongsikan dengan kita. Saya rasa dah tak ada apa-apa soalan. Cikgu Aisyah ada apa-apa nak tambah ke? Cikgu tak ada soalan, tapi Cikgu Man tadi cikgu dengar memang sangat ni lah
sangat-sangat memberi banyak info lah pada pelajar kan. Kalau pelajar nak ni memang dia kena amalkan lah kan. Mungkin idea bagus jugalah tentang adjustment tu kan. Betul. Sebelum saya berakhir, nak acknowledge lah saya nampak ada senior saya tu. pakar nefrologis. Siapa? Tuan Ahmad Hafiz ni. Dia Okey. pakar jugalah dari aspek data, mungkin dia boleh share jugalah di chatting, chat room dan jawab dekat situ. Thank you. Thank you Dr. Najwa. Thank you so much. Dr. Wan Ahmad Hafiz ada apa-apa ke nak cakap? Saya rasa boleh unmute je. Tak ada kot Okay, tak ada kot. Alright, so insyaAllah sekian itu tak apa. Okay, thank you Dr. Wan. Saya rasa itu saja untuk malam ni perkongsian kita. Thank you so much Dr. Najwa untuk perkongsian malam ni. And since kita ada less than a week untuk go into Ramadan, saya nak ambil kesempatan ni untuk mewakili pihak Ansara Typing itself. Saya nak mohon maaflah sekiranya sepanjang sesi-sesi perkongsian Ansara Muda sebelum ni ada salah bahasa ke, kasar bahasa ke. Mohon ampun salah silap. And insyaAllah kami pun tak ada apa-apa kot yang macam terasa apa-apa dari pihak-pihak lain lah maksudnya. So let us all go into Ramadan with a pure heart insyaAllah. And yep, that's all for tonight. Thanks again to our strategic partnership TNF Energy. Dan dengan itu saya sudahi sesi kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Thank you so much everyone. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua.